Apa soalan tadi kita tanya tadi? Sufi. Sufi yang Habib ni dia cerita lain-lain tu. Tapi tak apalah kita sebut. Sufi, para pengkaji mencari apa sebenarnya perkataan sufi ini. Sufi ini asalnya perkataan apa? Sebahagian mereka cuba menyatakan sufi berasal daripada ahlu sufah. Ahlu sufah ialah golongan para sahabah yang mana mereka ini telah memperuntukkan masa sepenuhnya untuk belajar dengan Nabi SAW. Mereka tu duduk di tepi rumah Nabi, di masjid Nabi tu. Kita tengok yang di tepi tu, kalau kita pergi dekat dengan masjid, dengan makam Nabi tu, ada had belakang tu, di situ tempat ahlu sufah, di mana orang-orang yang fuqara, miskin, tak ada apa, tapi hanya sepenuh masa duduk di situ belajar dengan Nabi SAW. Biasanya sahabat-sahabat lain mari bagi makan kat depa. Mereka ini penuntut dan mereka ini banyak mengambil hadis-hadis Nabi SAW. Antara mereka ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka ini disebut sebagai ahlu sufah, ahlu sufah. Maka sebahagian golongan mendakwa bahawa sufi berasal daripada ahlu sufah. Tetapi tak betul dari segi linguistiknya, dia tak betul dari segi bahasanya, tak betul. Kalau sufah, dia tak boleh jadi sufi. Dia tak boleh jadi sufi. Dia kena jadi sufi. Jadi tak boleh. Banyaklah perbahasan orang pasal apa, main mana perkataan sufi ni. Akhirnya kebanyakan mungkin boleh bersetuju sufi mungkin daripada bulu, baju suf, baju bulu. Jadi suf macam yang dipakai biasanya pada musim sejuk. Kerana golongan-golongan yang zuhadul awail, dia panggil. Mereka ni disebut sebagai zuhadul awail. Zuhad, golongan zuhad yang awal, ahli-ahli zuhud yang awal. Golongan zuhud yang awal ni ada beberapa golongan. Di kalangan mereka ada yang memang saleh, memang zuhad yang saleh, yang beribadat. Di kalangan mereka ada yang saleh, tetapi dia tak apa nak betul di sudut kadang-kadang melampau dalam amalan agama. Ini menyebabkan para ulama hadis kadang-kadang mengecam golongan zuhad. Maka kita akan jumpa dalam muqaddimah Ibnu Salah umpamanya dalam ulumul hadis, dia akan menyebut tentang golongan yang paling banyak sekali mereka hadis. Antara golongan yang kuat buat hadis palsu ialah golongan zuhad, golongan sufi lah. Kerana mereka ni suka reka hadis-hadis fadail, hadis-hadis fadilat. Fadilat surah tu, fadilat baca ni, fadilat macam-macam benda yang tak ada daripada Nabi SAW. Mereka juga yang mereka tentang fadilat, tentang semayang solat raghaib umpamanya. Semayang raghaib yang disemayang yang bala ni pakat nak hidupkan balik, yang disebut Ihya Ulumuddin menyebutnya. Tetapi semua imam-imam termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengkritik dan menyebut ini adalah hadis yang palsu. Mereka juga menyebut membangkitkan fadilat tertentu bagi malam nisfu Sya'ban umpamanya, dan berbagai-bagai lagi. Walaupun secara umumnya ada hadis tentang nisfu Sya'ban, tetapi dengan amalan-amalan itu tidak pernah disebut. Dan juga banyak lagi fadilat, baca surah tu dapat yang ni, baca surah ni tak miskin, baca surah ni dapat duit, tak kira lagi lah. Tu yang bukan cerita hak palsu lain, ayat 1000 dinar dan seumpamanya. Di kalangan mereka tu saleh, tapi mereka telah melampau dalam hal ni. Yang selalu kita sebut, antara tokoh yang selalu disebut oleh ulama hadis ialah Nuh bin Abi Maryam yang dikenali sebagai Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami' merupakan satu orang yang saleh, tapi banyak mereka hadis-hadis palsu tentang fadilat surah di dalam Quran. Kata ulama hadis, jama'a kulla syai' illa sidq. Dia menghimpun, jami' tu Nuh yang menghimpunkan. Dia menghimpunkan semua benda kecuali cakap benar. Benar tak ada kat dia. Orang tanya dia pasal apa yang hang buat hadis palsu ni? Dia kata sebab aku duk tengok ramai orang duk baca kitab sirah maghazi dan orang lupa baca Quran, maka aku buat hadis palsu tentang fadilat Quran. Quran tu tak perlu hadis palsu.
Ada hadis yang sahih tentang fadilat Fatihatul Kitab, ayat kursi dan seumpamanya. Fadilat tentang surah Al-Baqarah, dan ada surah-surah yang memang sabit daripada Nabi SAW. Tetapi Nuh Al-Jami' mereka punyalah banyak. Dia di kalangan golongan zuhad ini. Pun begitu, secara untuk adil, hendaklah kita tahu ada juga golongan sufi yang saleh, yang muntabit, yang tidak melakukan benda-benda yang salah, yang terikat dengan syariat. Kata mereka, idza ra'aitar rajul yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah. Ini disebut oleh banyak Al-Bustami, disebut juga oleh ramai Abdul Qadir Al-Jilani. Jika kamu melihat seseorang itu terbang di udara, jangan kamu kagum dengannya selagi mana ia tidak menepati kitab dan sunnah. Kerana golongan sufi ini sebahagiannya dia duk kira nak keramat. Tok wali kami boleh berjalan atas ayak, yang ni boleh minum ayak. Yang ni boleh apa, terbang dalam ayak. Dia tipu orang awam tentang hal ni. Maka sebab itu Al-Imam Ibnu Jauzi tulis satu buku, Talbisul Iblis, yang terjemah barangkali tuan-tuan tengok, Belitan Iblis. Banyak menceritakan tentang penipuan golongan sufi. Pun begitu untuk adil, kita katakan ada orang sufi yang saleh, yang mana mendhabit dengan Quran dengan sunnah. Yang demikian itu disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak mengkritik sufi, tetapi dia adil. Dia juga menyebut tentang sufi-sufi yang saleh dan mengiktiraf ilmu itu. Maka dia menulis kitab dia tentang Al-Ubudiyah, yang merupakan kitab yang berorientasikan kepada tasawuf, yang berorientasikan kepada kerohanian. Dan kitab Al-Imam Ibn Qayyim yang terkenal, yang menceritakan tentang Madarijus Salikin, tentang fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan golongan salik. Salik ialah istilah yang digunakan oleh orang sufi yang menunjuk orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sufi itu bertepatan dengan Quran dan sunnah, tak apa. Tapi kalau main sufi, hadis palsu. Sekarang ni pakai mengaku sufi belaka. Sebab apa? Pakai sebai serban atas baju, bubuh serat belah kanan ke kiri. Lepas tu berasa dia sufi lah. Lepas tu maki tak kisahlah, maki orang-orang ni. Pantang orang kritik sikit, Wahabi terus dah.